Periksalah amalan si fulan kalau-kalau masih ada yang tertinggal. Allah nak cari juga supaya terlepas daripada azab tu. Allah. Masya-Allah. Malaikat alaihissalam menjawab, tiada sesuatu amalan pun yang kami tidak catat dan semua amalan disimpan rapi. Allah tu malaikat beritahu dah. Habis dah, tak ada dah, memang dah korek dah mana-mana dah. Memang dah tak ada dah amalan lagi. Allah SWT akan berfirman. Lepas tu Allah SWT berfirman, ada lagi amal kebajikannya yang di sisi kami yang kamu tidak mengetahuinya, iaitu zikir kahfi, zikir yang pelan-pelannya. Kan? Zikir di dalam hati. Macam kita duk fikir-fikir kan. Kita tak payah cakap. Fikir Allah dalam hati kan. Allah, cantiknya isteri kita, betapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Yang tu kan dah fikirlah kan. Imam Baihaqi rahmatullah alaih juga meriwayatkan hadis ini daripada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Su'ab, bahawa zikir yang tidak didengar oleh malaikat alaihi salatu wassalam adalah 70 kali lebih afdal daripada zikir yang didengari oleh malaikat alaihi salatu wassalam. Inilah yang dimaksudkan oleh satu ungkapan syair. Syair ini syair dia terdapat rahsia antara asyik itu pencipta, dan maksuk yang dicipta, yang dicintai. Pencinta dan maksuk yang dicintai, yang malaikat kiraman katibin pun tidak mengetahuinya. Itu syairnya. Maka alangkah berbahagianya mereka yang sesaat pun tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat-ibadat zahir mereka tetap mendapat ganjaran pahala. Tambahan pula zikir dan fikir yang dilakukan pada setiap masa dan dalam setiap keadaan dalam seluruh hidupnya akan mendatangkan ganjaran yang 70 kali ganda itu. Inilah perkara yang sangat-sangat mendukakan syaitan. Diriwayatkan daripada Junaid rahmatullahi alaih bahawa beliau telah bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat syaitan berada dalam keadaan berbogel. Beliau bertanya kepadanya, tidakkah engkau malu berbogel di hadapan manusia? Dia menjawab, adakah mereka itu manusia? Manusia yang sebenarnya ialah mereka yang sedang berada di Masjid Shuniziyah, yang telah menyebabkan berlaku kurus dan telah menghanguskan hatiku. Hazrat Junaid rahmatullahi alaih berkata, setelah itu aku pun pergi ke Masjid Shuniziyah. Di sana aku dapati beberapa orang yang duduk bertongkat dagu dalam keadaan bermuraqabah. Apabila mereka melihat aku, mereka berkata, janganlah engkau terperdaya dengan kata-kata syaitan yang terkutuk itu. Kisah yang hampir-hampir sama diriwayatkan daripada Musahir rahmatullahi alaih. Beliau telah melihat syaitan berada dalam keadaan berbogel. Beliau bertanya kepadanya, tidakkah engkau malu berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan berbogel? Dia menjawab, demi Allah SWT, ini bukanlah manusia. Sekiranya mereka itu manusia, maka sudah tentu aku tidak bermain dengan mereka seperti kanak-kanak bermain bola. Manusia yang sebenarnya ialah mereka yang menyebabkan badanku sakit. Sambil dia menunjuk ke arah segolongan ahli-ahli sufi. Abu Sa'id Qazzar rahmatullahi alaih berkata, aku melihat dalam mimpi syaitan menyerang aku. Aku pun memukulnya dengan kayu, tetapi dia tidak menghairankannya sama sekali. Tiba-tiba aku terdengar satu suara ghaib yang mengatakan bahawa dia tidak takut dengan benda itu, tetapi dia takut hanya dengan nur hati. Yakni ia tidak dapat dihalau dengan kayu, tetapi ia dapat dihalau dengan nur iman. Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir ialah zikir kafi dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi. Yakni tidak kurang sehingga tidak memadai untuk hidup dan tidak lebih sehingga mendatangkan takabur dan dihabiskan dengan kejahatan. Ibn Hibban dan Abu Ya'la rahmatullahi alaih berkata bahawa hadis tersebut adalah sahih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengingati Allah SWT dengan zikir kamil. Seorang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan zikir kamil itu? Jawab baginda SAW, ialah zikir kahfi, iaitu zikir yang dilakukan secara bersunyi diri. Melalui hadis-hadis yang disebut
di atas dapat diketahui kelebihan zikir kafi wal hal. Hadis-hadis yang menerangkan mengenai zikir jihri atau zikir dengan suara yang nyaring sehingga orang mengatakan gila terhadap orang yang berzikir seperti ini juga telah disebutkan sebab ini. Kedua-dua zikir yang dinyatakan adalah amalan yang berlainan. Kepentingan kedua-dua zikir itu berbeza mengikut keadaan seseorang. Guru yang mursyid akan menentukan zikir yang sesuai mengikut orang-orang yang tertentu dan pada waktu-waktu yang tertentu bersesuaian dengan keadaan orang itu. InsyaAllah. Panjang hadis ni, alhamdulillah kita habiskan satu pun, walaupun satu dia punya keterangan daripada penulis ni memang panjang. Pakcik pergi duduk dalam majlis ilmu dia, Allah. Kalau duduk pakcik ni kan di luar negeri lah, pakcik pergi duduk dalam majlis kan. Kadang-kadang daripada start asar tu sampai maghrib, Allah, dia orang tak tahu lah, Allah bagi ilham, tak putus-putus. Kita jadi tak jemu, memang tak jemu. Benda banyak baru yang kita banyak tak tahu. Ulama-ulama ni kan ilmu dia tinggi kan. Kita dengar boleh dia kata kebanyakan semua yang tak pernah kita dengar. And then dia orang tak pakai teks, tak pakai buku lah tak pakai nota kan, tak pakai nota. Bila nak bagi ceramah tu kan, duk baca doa, Allah, kita duk tunggu bila nak start, duk baca doa minta Allah lindung daripada ni kan, nafsu kan, takut tersilap ke apa, duk doa kan, tak tahulah. Ada setengah kata macam tu, doa minta ilham daripada Allah SWT. Allah. Tawaduknya ataupun low profile sangatlah ulama-ulama ni. Dia ada ilmu, dia dah belajar, ada berapa kitab dia baca, tapi dia dah anggap macam dia tak tahu apa. Bila nak beritahu kita macam seolah dia tak mau ingat apa yang dia tulis. Dia duk tunggu daripada Allah SWT. Ilham apa. Bila cakap semata. Pergi sampai maghrib. Allah, dia punya ceramah kan, kita pun dengar sonok, sentuh. Dia beberapa amalan dia orang. Amalan dia orang. Dia punya ceramah dia bukan ni macam bawa semangat tak. Relax lah. Cakap tapi dah hati puk masuk. Tersentuh Allah. Teringat. Allah, aku ni banyak dosa semua, teringat macam tu. Tapi cakap relax. Macam mana kan? Macam bukan tujuan macam nak bagi hang sedap kan? Bukan nak bagi macam hang faham kan? Bukan nak bagi macam kita ni nak peringatkan kita. Maksud dia bila dia orang ceramah tu bukan nak perbetulkan orang. Seolah macam nak perbetul dia sendiri. Dia cuma apa yang dia dapat ilham daripada Allah SWT, dia bagi tahu. Tapi memang dengan ilmu ada kan, ilmu ada, tapi nak keluar tu kan, satu-satu nak keluar tu, itu memang rezeki kita kan. Ilmu dah ada dah kan, kalau nak ikut tak payah duk pikir-pikir lah kan, terus ingat apa yang kita belajar tak, macam ni. Allah, tawaduk betul. Kita tersentuh. Jadi cakap macam biasa, tak bersemangat kan, tak ada macam niat macam nak hampa ni kena buat macam ni kan. Apa lah, satu lagi tak kecil hati langsung. Dengar seronok, tak ada macam kita banyak buat dosa, bila kena memang kita buat benda tu kan. Kata macam semayang suka lengah-lengah memang kena kat kita, tapi tak terasa macam dia cakap tu bukan tertuju pada kita. Dia pada umum. Satu lagi, bahasa yang guna tu memang lembut. Memang lembut. Seolah macam tak macam penalize kita. Kalau ulama yang ni lah, yang betul-betul ulama, dia tak penalize kita. Tak penalize langsung. Kita tak rasa, kita rasa macam tak terasa macam kena pancung. Istilah pancung. Kadang-kadang kena batang hidung lah maknanya kan. Memang kita duk buat macam tu, tapi tak terasa langsung. Sebab mungkin dia orang fikir ni lah, tak nak kita terkecil hati lah. Dari segi ceramah tu, jaga betul-betul, very humble kan. Jadi ada satu lagi yang pakcik
tahu kan daripada guru dia orang punya amalan menyebabkan ada nur lah. Orang kalau kita tengok syekh-syekh yang ni kan yang hebat, bukan di luar saja, di dalam negeri pun kalau kita tengok kan yang jenis cakap lembut kan, pergi ceramah macam penuh kasih sayang, macam cara Nabi SAW. Itu sepatutnya. Kita tengok sedar, kadang-kadang kita buat salah kan, benda tu kita buat salah tapi kita tak terasa. Sebab bahasa yang digunakan oleh penceramah tu memang sangat halus. Tak terniat langsung nak macam nak bagi kita kecil hati. Memanglah sepatutnya kita ni kena bantai lah kan, sebab buat benda yang kadang-kadang kan benda macam lalai lara kan, sepatut kena, tapi tak terasa langsung, tak terasa. Jadi lagi kita lagi inilah rasa sebab sebab kita rasa sebab bila dengar sebab Allah seronok kalau duduk dengan dia. Sekali bagi ceramah sampai maghrib balik kita yang seronok duduk tak mau bergerak, duduk. Dalam hati tu rasa menyesal kan. Tersentuh. Ulama kita ustaz-ustaz kita bukan sebab dia orang punya cara dia orang cakap perkataan yang hebat-hebat kan, bunga-bunga perkataan yang menyebabkan kita tersentuh, tak. Apa yang keluar biasa kan, tapi kita perkataan yang keluar tu menyentuh hati kita. Sebab ulama atau ustaz-ustaz yang ni bersama pakcik yang pergi tu, sebab dia orang pun ada ustaz, ada 2-3 orang ustaz pergi sama kan, dia kata sebab dia orang ni ada amalan. Terima kasih Rusdi bagi no shoe bagi mic, terima kasih no shoe bagi nasi lemak lah. Ini dugaan ni petang-petang ni tanya nasi lemak. Jadi itu dia kata ustaz lah, yang mana Pak Cik Pi sama ustaz juga lah, beberapa ustaz. Seorang mudir, dua orang mudir, iaitu mudir seorang ustaz. Seorang ustaz. Tapi lepas tu memang Allah ustaz katalah, ustaz orang alim kata sebab yang bila dia orang cakap tersentuh tu sebab apa tu? Sebab dia orang ada amalan. Amalan dia orang mana sembahyang tahajud dia orang kan. Malam dia orang minta pada Allah, doa dia orang kan, sembahyang tahajud witir dia orang punya sembahyang tasbih, wallahu alam kita tak tahu lah apa amalan dia buat, kita masa tu tidur kan. Jadi amalan dia orang tu Allah nak bagi pahala kan, bila dia orang cakap ya, kita tersentuh, kita berubah, kita buat amal, Allah dapat kat dia. Sebab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, suci hati Allah, suci hati ni duk suci hati ni. Bagus yang user tu, nama user tu suci hati no. Sekarang kita duk suci hati. Salah satu cara untuk sucikan hati adalah berzikir. Allah, cantik nama user tu, suci hati no. Memang Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum wahai sahabat Islamku. Waalaikumsalam sahabat. Sahabat. Pakcik suka orang kata sahabat. Sebab kita nak sifat sahabat. Kalau boleh kita jadi macam inilah. Macam mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Contoh kita perlu ikutilah. Kalau nak ikut Nabi SAW tak terikut kan. Nabi SAW maksum kan. Tapi sahabat-sahabat ni macam kita. Macam kita kan. Ada yang kaya, ada yang miskin kan. Ada yang periang, ada yang garang kan. Suka tengok pakcik sedekah dapat pahala sedekah alhamdulillah tu disenyum pun sedekah. Alhamdulillah sekarang tu pakcik pergi luar, pakcik tak pakai dah tu. Tak pakai mask di luar lah. Tapi kalau masuk dalam tempat-tempat ni pakcik pakai. Pakcik pakai bukan takut pada COVID ke apa, takut pada Allah SWT. Kita kan banyak dosa kan. Allah boleh bagi sound dekat COVID. COVID ni banyak buat lara ni kan. Sembahyang pun tak jaga pi kacau masuk habis tu demam tu.
Kita kena takut Allah yang mencipta COVID. Jadi pak cik buka, nah satu lagi bagi inilah boleh kita apa dapat balik pahala senyum dulu. Nah, pahala senyum. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah Allah ni dah. Allah dah apa? Bagi balik lah. Macam nak dapat sedekah senyum tu boleh. Tidak semua berkat tutup. Nak senyum dah. Cuma tu pun pak cik kata kita boleh dapat apa senyum tu. Sebab orang bila kita senyum, mata kita boleh tunjuk isyarat yang kita senyum. Oh, tu dah. Hebat tak hebat. Ciptaan Allah. Daripada mata kita tahu orang tu senyum tak senyum. No? Betul tak? Dia lain. Dia punya apa? Dia punya mata macam pak cik kalau senyum macam tidak. Senyum. Tu orang kata apa dulu lah selalu masa kecil-kecil apa ramai orang mengusik senyum sampai tak nampak mata. Pak cik dulu pak cik apa trovert lah. Trovert. Yang tu ni lah apa suka tak pandai berkawan. Trovert kan? Trovert. Introvert lah. Introvert. Pak cik introvert. Pak cik tak pandai nak berkawan. Sebab dia di rumah dulu pak cik dengan abang kami dua orang yang berkawan. Di luar dia macam-macam. Kawasan tu ni kan kawasan tak apa elok bandar lah bandar. Takut berkawan. Mak pak cik risau takut berkawan dengan orang yang ni susah. Introvert. Takut ni lah berkawan dengan orang yang tak ni lah kan tak. Macam makcik kata lah kalau kita nak cari orang yang jual minyak atar macam orang jual minyak atar, jangan kawan orang macam kerja di kilang arang tapi bukan nak kata orang kerja kilang arang tu tak bagus, tak, cuma perumpamaan. Nak cari kawan cari macam tu, cari yang okey baik-baik. Jadi tak ni jadi kami kawan dua orang. Jadi bukan nak salahkan ibu bapa, tak bagus juga. Kalau tidak tak tahu kami macam mana sekarang, no? Ibu bapa lebih mengetahui kan, lebih mengetahui. Tu kalau kadang ibu bapa kita larang kita kena ikut. Sebab ibu bapa banyak pengalaman, dan tahu, no? Kita ikut jangan bimbang, kita ikut. Mungkin kita rasa macam nak kongkong tapi kita tahu ada sebab kan. Kita disuruh buat macam itulah. Apa pun kita ikut cakap ibu bapa, cakap ibu bapa yang penting. Jadi introvert. Jadi bila berdepan dengan mak menakan semua tak tahu nak cakap apa kan. Kira macam tak tahu nak cerita, lala senyum lah. Nampak senyum. Dia orang kan nampak macam abang dia okey sikit, dia peramah. Abang dia peramah. Macam pak cik sebab ada abang backup, apa-apa orang tanya abang cakap, jadi kita jadi pendiam. Jadi yang satu pak cik memang ni tak pandai berkawan kan. Kalau kawan pun ada seorang kawan rapat dengan pak cik. Kan dekat Facebook dah jumpa balik tapi dia beling dah, pak cik pun beling. Kami dah berubah kami kawan dia sebab dia pun pendiam kan. Dia sesuai lah, dua-dua orang pendiam. Pendiam. Introvert tak berani kan, tak berani. Jadi kawan bila orang tanya ni tak pandai nak cerita, senyum, sengih, mata kecil. Dia selalu kata, sukalah selalu senyum. Dia tak boleh nak cakap, tak nak cakap, senyum lah. Jawabnya senyum. Senyum. Tapi sekarang tak senyum. Sekarang dia lain sikit lah. Alhamdulillah Allah bagi ni. Semuanya ni ilmu semua dapat Allah bagilah. Boleh berubah ni pun dengan kehendak Allah SWT. Alhamdulillah. Okey, pak cik Azhar, pak cik Wanti sini kita dah hari ni satu hadis ya. Satu hadis pun dah banyak benda kita belajar. Banyak Nabi SAW pesan kan. Banyak benda yang kita belajar. Semoga kita dapat amalkan insya-Allah. Kita dapat amalkan apa yang kita macam tadi kan. Macam salah satu bila kita baca Al-Quran tu, kita kalau boleh kita baca terjemahan dia dan kita amalkan macam tadi. Contoh macam Nabi ajak kita tadi kan. Sebab Nabi kata binasa Allah, cakap binasa tersentak hati pak cik. Dah baca dah, baru pak cik baca bukan main kan. Baca ni kan. Tapi dengan surah Ali Imran ayat ke berapa dah. Tapi binasa. Sebab selagi kita tak amal. Maknanya Allah dalam ayat ni kata suruh kita fikir kan. Suruh kita fikir kan. Fikir macam mana kejadian
Kan. So kita fikir. Jadi amal dia kita fikir. Macam tadi kita buatlah. Alhamdulillah. Allah bagi hidayat, petunjuk pada kita. Tak sempat mula. Tak apa. Baru balik kerja. Pak cik buat malam ni pun pak cik buat. Kalau tak sempat. Memang pada dulu buat sebelah malam. Lepas tu tukar ke masa Ramadan, tukar ke ni, ke siang macam ni, time ni. Sebab tak mau kacau tarawih kan. Lepas tu buat teringat yang malam ni ramai yang tak dapat join. Jadi pak cik buat juga malam. Jadi pak cik buat dua sesi. Kalau tak sempat, kalau ada masa no show 8 boleh join. Saat ni pukul 10:10. Insya-Allah lah. Kalau masih hidup. No? Boleh ni. Dia punya hadis sama aja. Pak cik baca hadis sama. Tapi dia punya kadang-kadang cerita tu jadi lain sikit lah. Dia tak sama lah. Tapi hadis dia sama lah. Pak cik baca keterangan pun pak cik baca sama. Tapi bila mai macam kadang-kadang macam pagi, petang ni pak cik baca cerita tentang apa yang pak cik pengalaman tu tak ada. Kadang-kadang tak sama. Tengok pada keadaan. Kadang-kadang kalau sebelah malam ada orang tanya tentang perkara satu perkara, pak cik akan jawab tu. Jadi pak cik selit-selit sama apa yang pak cik belajar masa di pengajian lah. Jadi yang tu tak sama. Macam sharing ilmu tu tak sama. Tapi baca hadis sama. Yang penting di sini kita nak bacaan hadis lah. Nak dengar bacaan hadis. Apa yang Nabi SAW pesan kan. Peringatkan kita ataupun cuba peringatkan kita lah. Hadis Nabi SAW. Yang tu yang penting. Yang penting. Dia punya hadis dan keterangan sama juga. Sama. Cuma sharing information ataupun ilmu-ilmu yang pak cik belajar tu kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang tak sama. Okey. Petang macam pak cik cerita tentang ni kan. Tentang sharing-sharing tu mungkin malam lain pula. Bila ada pertanyaan pula, pak cik respon ke pertanyaan tu jadi lain pula cerita. Nah, insya-Allah. Kalau ni lah, kalau sempat, kalau nak dengar balik daripada mula boleh ni lah. Pukul 10:10. Pak cik start semua. Dia ada 10 tu. Macam 5:10. Jangan ditanya kenapa 10. Kalau nak tanya kita tengok jam analog kan. Tanya jam analog. Tapi kita tengok kalau iklan, perasan tak? Kalau kita tengok iklan jam ni lah jam analog tu yang ada jarum tu. Kita tengok dia punya jarum panjang tu pi mana? Dia letak. Dia selalu letak kat 10. 10 kan? 10. Dia akan buka 10. Dia tak buat pasal apa? Dia tak buat 10. 10 kan? Yang tu pak cik tak tahu pasal apa. Pak cik tak tahu pasal apa dia orang pilih 10 no. Mesti ada rahsia dia no. 10 saat dia mesti bawah. Tahu tak? Jam kalau iklan jam analog tu jarum jam akan tala ke 10, jarum minit akan tala ke 10. 10 minit. 10 minit, lepas tu saat dia ke bawah. 30 saat. No? Jam saat 30 saat. Betul tak? Cuba tengok. Mungkin sekarang dia dah tukar kot. Tapi selalu sama. Yang pak cik tengok setakat ni sama. Nah, insya-Allah. Tak apa kita ni lah. Pak cik sudahi dengan berhenti dulu dah. Dah pukul nak kat pukul 7 lah. Untuk orang Sabah Sarawak kan dah nak masuk maghrib. Kita buat persediaan maghrib dan untuk ni lah, untuk sarapan petang lah. Untuk makan dinner. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Ashr insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih yang tap screen, yang bagi gift, yang share live pak cik, yang follow pak cik yang doakan pak cik Terima kasih banyak-banyak semua. Yang support pak cik, yang bagi gift lagi. Tak berhenti, nak berhenti nak bagi lagi. Terima kasih. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan diberkatilah dan dirahmati Allah SWT. Rahmati Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Pak cik sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.